Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Haryanti Jematusin. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan mengenai perlunya UNISA memacu budaya penyelidikan berimpak tinggi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan ijazah dan diploma kepada para graduan baharu UNISA. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan mengenai perlunya Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA memacu budaya penyelidikan berimpak tinggi, iaitu penyelidikan yang tidak hanya tertumpu kepada akademik semata-mata tetapi juga yang berkait rapat dengan isu-isu semasa, cabaran masyarakat serta pembangunan dasar dan penyelesaian kepada permasalahan sebenar. Baginda bertitah mengambil contoh penyelidikan dalam bidang halal dan sains makanan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia menekankan demikian dalam titah sempena Majlis Haflut Takharuj ke-15 UNISA pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah rahmatnya jua dapatlah sekali lagi bersama-sama dalam Majlis Haflut Takharuj kali ke-15 UNISA. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah dengan tulus ikhlas mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua graduan yang diraikan atas kejayaan mereka yang bukan sahaja mencerminkan ketekunan dan kesungguhan, malah juga membawa harapan besar bagi generasi pelapis yang akan menerajui kepimpinan negara. Beta juga merakamkan ucapan tahniah dan penghargaan kepada para ibu bapa dan para penjaga yang menjadi tunggak di sebalik pencapaian hari ini. Seterusnya, kepada para pensyarah yang telah sama-sama berusaha untuk memastikan para graduan dapat bersama meraihkan kejayaan mereka pada hari ini. Pada tahun ini, genaplah 15 tahun UNISA melahirkan graduannya. Dalam meniti kedewasaan ini, beta melihat UNISA bukan sekadar gedung untuk belajar ilmu agama, tetapi berperanan penting menjadi sebuah gedung ilmu yang inklusif dalam maksud ianya terbuka kepada kepelbagaian idea dan pendekatan baharu. Namun dalam masa yang sama, tetap berpasakkan nilai-nilai Islam. Beta berharap UNISA akan dapat melangkah ke hadapan menjadi pelopor pengajian tinggi Islam yang holistik dalam era digital ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah era digital hari ini menjadikan dunia bergerak pantas. Oleh itu, UNISA tidak boleh hanya jadi penonton dan berdiri di tepi arus perubahan yang pesat, tetapi sebaliknya perlu tampil menjadi pemain aktif yang responsif dan proaktif. Mungkin sudah tiba masanya bagi UNISA untuk menilai semula pendekatan dan kaedah pengajaran dan pembelajaran, memperbaharui kurikulum serta meningkatkan keupayaan literasi digital terkini dalam kalangan pelajar
dan tenaga akademik. Beta percaya penguasaan terhadap teknologi pada hari ini bukan lagi satu pilihan, bahkan keperluan untuk kelangsungan dan kecemerlangan institusi pengajian tinggi Islam seperti UNISA. Bidang-bidang ilmu tradisional seperti tafsir, hadis, fiqh masih saja mempunyai ruang yang sangat luas untuk diteroka semula dengan pendekatan yang lebih segar, khususnya apabila dihubungkan dengan teknologi digital. Di samping itu, UNISA juga boleh menawarkan program micro-credential bersifat sepanjang hayat, lifelong learning, yang kandungan kurikulumnya adalah gabungan tradisional dan kontemporari. Seiring dengan itu, titah baginda, aspek penyelidikan dan pembangunan adalah mustahak diberi keutamaan. Ia adalah teras utama kepada kecemerlangan sebuah universiti. UNISA perlu memacu budaya penyelidikan berimpak tinggi, iaitu penyelidikan yang tidak hanya tertumpu kepada akademik semata-mata, tetapi juga yang berkait rapat dengan isu-isu semasa, cabaran masyarakat, serta pembangunan dasar dan penyelesaian kepada permasalahan sebenar. Sebagai contoh, ialah penyelidikan dalam bidang halal dan sains makanan. UNISA boleh menerjui penyelidikan yang berkaitan dengan teknologi, pengesanan halal dan kajian piawaian halal serantau yang boleh memberi impak positif kepada integrasi sistem jaminan halal. Di samping itu, penyelidikan di dalam bidang ekonomi dan kewangan Islam yang digandingkan dengan teknologi moden juga amat diperlukan. Ini adalah bagi merangka penyelesaian untuk membantu golongan kurang berkemampuan untuk meningkatkan tahap sara diri dan kesejahteraan ekonomi keluarga, agar mereka ini tidak terus tercicir daripada pembangunan arus perdana. Baginda bertitah dengan gabungan yang kuat seperti geran kolaboratif dan perkongsian pakar. UNISA setentunya akan dapat memperkukuhkan lagi kedudukannya sebagai pusat ilmu yang unggul dan diiktiraf di peringkat serantau dan global. Kita juga ingin melihat kerjasama strategik antara institusi pengajian tinggi, agensi kerajaan dan pihak industri diperkasa dalam bidang penyelidikan dan pembangunan. Usaha ini boleh dijayakan melalui geran kolaboratif dan perkongsian pakar. Dengan gabungan yang kuat seperti ini, UNISA setentunya akan dapat memperkukuhkan lagi kedudukannya sebagai pusat ilmu yang unggul dan diiktiraf di peringkat serantau dan global. Akhirnya, beta merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada seluruh warga UNISA yang terdiri daripada ahli-ahli majlis, senat, rektor, pegawai-pegawai utama, tenaga akademik dan seluruh pegawai serta kaki tangan UNISA atas segala sumbangan dan penglibatan mereka dalam menjayakan Majlis Haflut Takharuj ke-15 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala
akan membalas dengan ganjaran berlipat ganda. 507 graduan menerima ijazah dan diploma pada Majlis Haflul Takharuj UNISA tahun ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor UNISA berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan ijazah dan diploma kepada para graduan. Majlis berlangsung di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Pro-Chancellor UNISA. Bacaan Al-Quran diperdengarkan oleh Awang Muhammad Aimanuddin Syahir bin Haji Ibrahim, graduan ijazah Sarjana Muda Fiqh dan Kehakiman. Manakala bacaan Al-Hadis disampaikan oleh Awang Abdul Mujib bin Awang Syahminan, graduan ijazah Sarjana Muda Tafsir dan Hadis. Al-Ma'ruf bi Sahih Al-Bukhari. Haddatsana Ibrahim bin Musa. Dalam sembah alu-aluan, Rektor UNISA antara lain menyentuh beberapa perkembangan terkini termasuk penubuhan Fakulti Sains Halal dan Pelancongan Mampan. Menerima ijazah khas hafaz Al-Quran 30 juzuk. Turut diraihkan. Fakulti ini mengintegrasikan dua disiplin ilmu yang dihasratkan, akan mampu menghasilkan graduan yang berkebolehan tentang perkara berkaitan piawaian atau standard dalam industri halal serta dalam bidang pelancongan mampan yang kini semakin mendapat perhatian dalam kalangan komuniti antarabangsa. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyempurnakan pengurniaan ijazah dan diploma kepada para graduan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta kurniakan ijazah Doktor Falsafah, ijazah sarjana, diploma lepas ijazah, ijazah sarjana muda, ijazah khas dan diploma kepada tiap-tiap graduan dan penerima yang nama mereka disenaraikan dalam buku Haflul Takharuj. Daripada 507 graduan, 18 menerima ijazah Doktor Falsafah, 79 ijazah sarjana, 11 diploma siswaza, 343 ijazah sarjana muda, 34 diploma tertinggi kebangsaan, 16 program diploma kebangsaan dan 6 ijazah khas hafazan 30 juzuk. Turut diraikan 16 penerima diploma pengajian Islam sebagai kohort sulung UNISA. Penerima ijazah juga termasuk 30 graduan daripada negara-negara di rantau Asia Tenggara serta Republik Arab Mesir, Nigeria, Afghanistan, Togo dan Palestin.
Sebagai pemangkin kepada pembangunan ummah dalam ekosistem mampan Maqasid Syariah, UNISA akan terus berperanan dalam menyediakan pendidikan tinggi Islam berkualiti dan penyelidikan berimpak tinggi. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Rahsia-rahsia hikmahmu, wahai Tuhan sekalian alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi wakil pada Ustaz Abu Somad ke Universiti I'm graduate from Beirut. Ini sekedar hati dan Spain. This is Patrick's latest work, Islam Empire Medicine. Word and perseverance. Pencapaian yang diraih oleh UNISA dalam beberapa bidang mencerminkan potensi besarnya dalam menarajui agenda inovasi berteraskan nilai Islam. Beberapa graduan UNISA telah menunjukkan pencapaian cemerlang dalam pelbagai bidang pengajian. Pencapaian mereka mencerminkan komitmen dalam memperkasa ilmu, menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara serta menyokong aspirasi negara Brunei Darussalam ke arah menjadi sebuah baldatun tayyibatun warabun ghafur. Melahirkan tenaga kerja mahir seperti penyelia halal dan auditor halal. Pada masa yang sama, ia juga menyokong dasar kerajaan dan memperkukuh kedudukan negara sebagai halal habsa rantau. Meneliti bagaimana pembelaan ketidaksempurnaan akal berfungsi di bidang kuasa lain dan mengenal pasti sistem yang sesuai untuk dijadikan rujukan khusus di negara Brunei Darussalam. Melahirkan masyarakat yang berilmu, berakhlak dan berdaya saing seperti mana tajuk kajian saya iaitu adalah pembangunan kualiti hidup warga emas berteraskan maqasid syariah. Menjadi wasilah dalam menyampaikan kefahaman Islam melalui konsep-konsep development dan management yang efektif dan berkesan. So kirakan macam program ini insya-Allah akan melahirkan graduan-graduan yang serba boleh. Menyumbang dari segi idea-idea inovatif di dalam bidang media dan teknologi komunikasi Islam yang mana fokus dan tujuan utamanya adalah untuk memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat dan pembangunan negara.
UNISA adalah salah satu universiti Islam yang terletak di sebuah negara Islam serta menegakkan dasar Islam dalam pengajian, dan juga UNISA mempunyai tenaga pengajar yang berkualiti dan berpengalaman. Upacara ulang tahun ke-50 Angkatan Tentera Pembebasan Nasional Timor Leste berlangsung baru-baru ini di Dili, Republik Demokratik Timor Leste. Mengetuai delegasi dari Kementerian Pertahanan untuk menghadirinya Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Juga menyertai Major Jeneral Datuk Paduka Sri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei EBDB, dan Awang Muhammad Dino bin Haji Ayub, Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timor Leste. Terdahulu diadakan persidangan antarabangsa di Dewan Utama Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama yang dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Kerala Sanana Gusmao, Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste, diikuti upacara memperingati tentera yang terkorban dalam peperangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua juga mengadakan perjumpaan dengan Yang Berhormat Laksmana Muda Monasiano Costa Gomez Pedro Clamar Fueg, PhD, Menteri Pertahanan Timor Leste. Semasa perjumpaan tersebut, kedua-dua pihak membincangkan hal ehwal pertahanan serta isu-isu keselamatan serantau yang menjadi kepentingan bersama. Pihak Berkuasa Maritim dan Pelabuhan Brunei Darussalam MPABD dan Universiti Brunei Darussalam UBD menandatangani memorandum persefahaman MOU mengenai kerjasama dalam bidang maritim yang memberi tumpuan kepada Konvensyen Pengurusan Air Balas. Majlis menandatangani diadakan petang tadi di Dewan Seri Kerna, Ibu Pejabat MPABD di Muara. Menyaksikan majlis penandatanganan Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi yang juga selaku pengerusi MPABD. Menandatangani bagi pihak MPABD, Kapten Bersara Zil Husam bin Haji Abdul Rahman, Ketua Eksekutif, dan Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. MOU menggariskan rangka kerja untuk kerjasama dengan tujuan memupuk kolaborasi dalam penyelidikan maritim dan menyokong penubuhan kemudahan makmal bagi meningkatkan infrastruktur penyelidikan. Ke arah meningkatkan keboleh capaian, kecekapan dan kepuasan pelanggan melalui struktur perkhidmatan bersepadu, Pihak Berkuasa Maritim dan Pelabuhan Brunei Darussalam MPABD melancarkan hub perkhidmatan pelanggan baharu. Majlis pelancaran berlangsung petang tadi di Ibu Pejabat MPABD Muara. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, yang juga selaku pengerusi MPABD. Tujuan penubuhan hub perkhidmatan pelanggan menyediakan pelanggan dengan pusat perkhidmatan sehenti untuk pertanyaan atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh MPABD dan melengkapkan pelbagai perkhidmatan dalam talian yang sedia ada. Pelbagai persembahan menarik menyerikan acara persembahan pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-79 semalam. Persembahan kugiran otai masih berbisa anjuran Black Gypsy dan Bantana memeriahkan lagi suasana pentas perayaan di kawasan letak kereta berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja Bandar Seri Begawan.
Di pentas perayaan Tudung Saji Kuala Belait pula diadakan persembahan live band bertema rentak laguku 2.0 dari 3 buah kumpulan band. Pentas perayaan di daerah Tutong diserikan dengan persembahan malam rentak irama 60-an hingga 90-an anjuran Majlis Perundingan Kampung Sungai Kelugus dan Kampung Sinaut, daerah Tutong. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Manakala pentas perayaan di daerah Temburong dimeriahkan dengan persembahan variasi irama bersama The Family Band. Hadir Yang Berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. ...35 ahli jawatan kuasa takmir AJK dan 21 ahli muslimah baharu Masjid Al-Muhtadi Billah Kampung Sungai Kebun bagi sesi 2025-2027 menerima surat pelantikan. Majlis berlangsung di masjid berkenaan. Penyerahannya disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Juga diadakan penyerahan sijil penghargaan kepada AJK dan ahli muslimah sesi 2022-2024. Pelantikan AJK dan ahli muslimah masjid memainkan peranan penting dalam sama-sama mengimarahkan masjid dengan menjayakan pelbagai aktiviti takmir masjid. Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW peringkat negara tahun 1447 Hijrah akan diadakan pada hari Sabtu 13 Rabiul Awal 1447 bersamaan 6 September 2025 secara serentak di ke-4 daerah bermula pada pukul 7 pagi. Sebelum itu, jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam peringkat negara tahun 1447 Hijrah sukacita mempelawa penyertaan pasukan-pasukan dan orang ramai bagi sama-sama ikut serta dalam sambutan itu nanti. Borang-borang penyertaan bagi daerah Brunei dan Muara telah dibukakan dan boleh diperolehi daripada urus setia Majlis Sambutan di bahagian Kemajuan Syiar Islam tingkat 2, Kementerian Hal Agama, Jalan Dewan Majlis. Borang penyertaan yang telah lengkap diisikan hendaklah dihantar kepada pihak urus setia atau melalui faks 2382-351 atau email ke syiar.islam@mora.gov.bn. Borang-borang penyertaan bagi daerah Belait, daerah Tutong dan daerah Temburong bolehlah diperoleh di Pejabat Hal Ehwal Agama daerah masing-masing dan dikembalikan ke pejabat yang sama. Borang penyertaan juga boleh didapati melalui laman sesawang www.kheu.gov.bn. Tarikh tutup pendaftaran dan mengembalikan borang penyertaan ialah pada hari Khamis 28 Ogos 2025 pukul 4 petang. Pertanyaan lanjut hubungi 238-2301 sambungan 234 atau 237 bagi daerah Brunei dan Muara, 88744666 bagi daerah Belait, 8243-010 untuk daerah Tutong dan 8851-981 bagi daerah Temburong. Program mendamba syafaat Rasulullah SAW bagi ahli-ahli kumpulan meraih berkah dari daerah Brunei dan Muara dan daerah Temburong diadakan pagi tadi. Program berlangsung di Perpustakaan Lambakanan. Diadakan sempena hari kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Program bertujuan mengimarahkan hari-hari kebesaran dengan amalan berselawat dan berzikir. Juga diadakan aktiviti penulisan khat. Penerbitan sebuah filem kanak-kanak berjudul Cam Cambrit di Hasrat
mengangkat identiti Brunei melalui penceritaan yang menampilkan kehidupan dan imajinasi kanak-kanak tempatan sekaligus mencerminkan generasi muda yang akan membentuk masa depan negara. Tayangan perdana filem tersebut berlangsung semalam di sebuah pusat membeli belah di Brakas. Filem berdurasi 70 minit terbitan Regal Blue Production merupakan salah satu projek di bawah inisiatif AITI's Pitch and Produce. Filem kanak-kanak komedi menggabungkan humor dan budaya serta kreativiti anak muda dalam industri pembikinan filem tempatan. Jalan ceritanya, build up ceritanya, para pelakonnya, dari technical aspeknya semua sekali is perfectly wow. Yeah, so harus watch. Look forward to more movies lah dari the cast and crew in it. Hopefully they will have a bright future lah in this industry juga. Lihat movie ini, banyak pengajaran, cantik, natural. Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia merupakan aktiviti tahunan yang disambut setiap bulan Ogos. Pagi tadi, Hospital Pangeran Isri Hajah Mariam Temburong mengadakan sambutan tersebut di ruang lobi hospital berkenaan. Sambutan bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai isu-isu berkaitan penyusuan susu. Pelbagai aktiviti disusun sepanjang sambutan, antaranya pameran penyusuan susu ibu, kuis dan peraduan melukis bagi kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah. Pameran dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga 27 Ogos pukul 9 pagi hingga 4 petang. Tema sambutan tahun ini mengutamakan penyusuan susu ibu, cipta sistem sokongan yang mampan, prioritas breastfeeding, create sustainable support system yang menekankan keperluan untuk merapatkan jurang dalam penjagaan wanita, ibu dan kanak-kanak. Jadi susu ibu boleh menjadi vaksin semula jadi untuk melindungi anak damit. So, yang tadi tahu susu awal ibu ini yang mengandung colostrum yang kaya dengan antibodi untuk menguatkan imun sistem anak damit. Kursus pengurusan jenazah merupakan platform penting dalam memperkukuh pengetahuan dan kemahiran masyarakat Islam bagi melaksanakan tuntutan fardu kifayah selaras dengan hukum syarak. Pagi tadi, kursus berkenaan disertai oleh 53 pegawai dan hakitangan syarikat Takaful Brunei Sdn Bhd. Kursus siri kedua tersebut diadakan di Dewan Serbaguna Jamiah Asri Hassanal Bolkiah, Kampung Kiarong. Sepanjang kursus, mereka mengikuti pelbagai latihan, antaranya latihan praktikal pengurusan jenazah dan penyempurnaan solat jenazah. Kursus bertujuan menyelaras pelaksanaan kerja-kerja pengurusan jenazah. Kursus umpamanya akan diteruskan pada tarikh-tarikh telah ditetapkan mengikut jadual. Ia dianjurkan oleh Kementerian Hal Agama melalui Jabatan Hal Ehwal Masjid, Bahagian Imarah dan Ahli Jawatan Kuasa Takmir Jamiah Asri Hassanal Bolkiah dengan kerjasama syarikat Takaful Brunei. Empat syarikat dikenakan kompaun di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Penggal 30. Kesalahan didapati hasil rondaan rutin yang dilaksanakan oleh bahagian perlesenan dan penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Nur Halimah Sdn Bhd, BSD Sdn Bhd, ARL Sdn Bhd dan Minsan Dikon Sdn Bhd dikenakan kompaun RM1,000. Sementara itu, dalam tempoh 11 Ogos sehingga 19 Ogos 2025, 6 kompaun dikeluarkan ke atas beberapa individu kerana didapati membuang sampah di kawasan Pantai Jurudong. Mereka terdiri daripada 4 rakyat tempatan dengan masing-masing dikenakan kompaun RM100. Manakala 2 warga negara Indonesia, seorang dikenakan denda RM300 dan seorang dikenakan kompaun RM100. Kegagalan menjelaskan kompaun, kes akan dibawa ke mahkamah di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Penggal 30 iaitu sabit kesalahan boleh membawa hukuman tidak melebihi RM9,000 bagi individu.
manakala tidak melebihi RM30,000 bagi syarikat atau penjara tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan memaklumkan keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat A dan AS sesi Mei-Jun 2025 telah dikeluarkan. Seramai 109 calon menduduki peperiksaan BC-GCE peringkat A sesi Mei-Jun 2025. Dari jumlah tersebut, 22 calon memperoleh 3A ke atas dan 44 calon memperoleh 2A ke atas, manakala 82 calon memperoleh 1A. Bagi BC-GCE peringkat AS sesi Mei-Jun 2025, seramai 1,055 calon menduduki peperiksaan tersebut. 557 calon memperoleh 3 AS ke atas, 854 calon memperoleh 2 AS ke atas, manakala 1,020 calon memperoleh 1 AS. Slip keputusan boleh diambil di sekolah masing-masing, manakala calon persendirian boleh mengambil slip keputusan di kaunter Jabatan Peperiksaan Pusat Perkhidmatan setempat Kementerian Pendidikan. Bagi calon yang berhasrat untuk menduduki peperiksaan BC-GCE peringkat A dan AS bagi sesi Oktober-November 2025, pendaftaran late entry akan dibukakan sehingga 30 Ogos. Maklumat lanjut layari laman sesawang Kementerian Pendidikan atau ke kaunter Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan. Sebahagian jalan di Jalan Perdana Menteri ditutup sementara bagi kerja-kerja pembinaan jejantas pejalan kaki. Penutupan sementara akan bermula hari ini sehingga 6 September bermula 8.30 pagi sehingga 5 petang tertakluk kepada keadaan cuaca. Para pengguna jalan berkenaan disaran untuk sentiasa mematuhi papan tanda arahan serta had kelajuan yang ditetapkan. Kerja-kerja pembaikan paip utama peringkat 4 di Kampung Beribi sedang dilaksanakan. Beberapa kawasan berkemungkinan mengalami tekanan air rendah. Kawasan terlibat Mukim Berakas A, Mukim Berakas B, sebahagian Mukim Kota Batu, Mukim Gadung A, Mukim Gadung B, Mukim Lumapas, Mukim Pengkalan Batu, Mukim Kilanas, Mukim Kianggeh dan kawasan sekitarnya. Bagi pengalian air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Dalam pada itu, tangki biru juga ditempatkan di beberapa lokasi seperti yang tertera. Kejohanan terbuka karate Wadokai membuka tirainya kemarin. Perasmian kejohanan diadakan di stadium tertutup Kompleks Sukan Negara Senal Bolkiah. Kejohanan disertai oleh kelab-kelab karate di bawah Persekutuan Karate Brunei Darussalam, sekolah sukan dan atlet dari Malaysia yang terdiri daripada 11 pasukan. Pasukan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri mencatat kemenangan 4-1 ke atas Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam perlawanan kedua kumpulan C Kejohanan Bola Sepak Piala Keputeraan 2025 yang berlangsung kemarin di Padang dan Balapan Kompleks Sukan Negara Hasanal Bolkiah. Gol-gol Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dijaringkan pada minit ke-28 diikuti 2 gol pada minit ke-53 dan 83. Gol penutup Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dijaringkan pada minit ke-87, manakala gol tunggal Kementerian Kewangan dan Ekonomi dihasilkan pada minit ke-58. Kemenangan ini menempatkan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dalam kedudukan lebih selesa di carta kumpulan C sekaligus memperkukuh peluang untuk melangkah ke pusingan seterusnya. Liga Belia Brunei bawah 18 tahun, Kasuka FC menunjukkan aksi cemerlang apabila menewaskan Muaz FT. Perlawanan berlangsung semalam di Padang dan Balapan Kompleks Sukan Negara Hasanal Bolkiah.
Dalam perlawanan minggu ke-7 itu, Kasuka FC mendominasi perlawanan apabila menjaringkan 15 gol sekaligus menundukkan lawannya, Muaz FT yang gagal mencetak sebarang gol. Dengan kemenangan itu, Kasuka FC kekal sebagai pasukan dominan musim ini.